بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kembali bertemu pada pagi ini untuk kita menyambung majlis pembacaan dan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, iaitu Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam. InsyaAllah pagi ini kita masih lagi berada pada hadis yang ke-28, iaitu hadis yang menjelaskan tentang 4 wasiat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana telah berlalu pada siri-siri yang lepas. Kita telah menjelaskan 3 wasiat daripada 4 wasiat, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki wasiat Nabi SAW yang terakhir atau yang keempat daripada keempat-empat wasiat Nabi SAW yang sangat agung ini, yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana kita telah jelaskan sebelum ini tentang wasiat Nabi SAW yang pertama tentang bertakwa kepada Allah, dengar dan taat, patuh terhadap apa saja perintah, walaupun yang memerintah itu adalah seorang budak. Dalam hadis lain disebut budak Habasyah. Dan wasiat Nabi SAW yang kedua adalah, iaitu nanti akan berlaku banyaknya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Maka Nabi SAW mewasiatkan yang ketiga adalah agar berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Kemudian Nabi SAW suruh gigit dengan gigi garham, maknanya bersungguh teguh, jangan berganjak. Kerana ketika itu akan terdapat banyak sekali, iaitu syubhat yang cuba untuk memalingkan daripada berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Apakah syubhat yang paling utama, musuh yang paling utama yang akan merosakkan pegangan yang kukuh di atas sunnah itu? Tak lain dan tak bukan wasiat Nabi SAW yang keempat, iaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur ila akhir hadis. Baik, kita baca dulu hadis ini secara keseluruhan, kemudian langsung saja kita akan masuk kepada penjelasan wasiat Nabi SAW yang keempat. Dan ini adalah kemuncak dan perkara yang penting, yang wajib diberikan perhatian. Kenapa? Perkara inilah yang banyak diselisihi oleh sebahagian besar umat Islam, kerana mereka terjatuh dalam larangan Nabi SAW yang satu ini, yang disebabkan oleh syubhat-syubhat yang menyerang mereka, sehingga mereka terkaburkan, sehingga mereka jatuh ke dalamnya. Bukan hanya jatuh, bahkan mereka istiqamah di dalamnya, bahkan menjadi pelopor kepadanya, iaitu melakukan perkara muhdath, iaitu perkara baru, ataupun disebut sebagai al-bid'ah. Baik.
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menyebabkan hati kami merasa takut dan menjadikan air mata kami berlinangan. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang-orang yang akan berpisah. Oleh kerana itu, berikanlah kami wasiat kepada kami. Lalu dia sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, aku berwasiat kepada kamu agar kamu bertakwa. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wat-ta'ah. Ya, dan mendengar dan taat walaupun kamu diperintah oleh seorang budak, abdun habasyiyun. Ya, sungguh orang yang masih hidup di antara kamu sepeninggalan aku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, kerananya hendaklah kamu berpegang teguh, ya, dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu 4 orang sahabat Nabi SAW menjadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW tegaskan lagi, peganglah erat-erat sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi gerham kamu. Kemudian wasiat Nabi SAW yang terakhir, yang keempat, dan jauhilah oleh kamu setiap perkara yang baru dalam agama, kerana sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Berkata Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Baik. Hadis yang keempat adalah penutup dan wasiat Nabi SAW yang terakhir kepada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang juga merupakan wasiat kepada umat Islam keseluruhannya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang berpegang dengan wasiat Nabi SAW ini, sungguh dia akan selamat di dunia dan dia akan selamat di negeri akhirat. Dan 4 wasiat ini adalah wasiat yang sangat agung, wasiat yang mencakupi seluruh hal yang berkaitan dengan agama. Satu, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah. Yang kedua, hak berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Maka sempurnalah ubudiyah seorang hamba itu di sisi Rabbnya ketika dia berjalan hidup di dunia. Baik. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, iaitu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang satu perkara besar yang merupakan larangan Allah Taala di antara larangan yang terbesar, yaitu wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya, yaitu nanti Nabi SAW berpesan, tinggalkanlah perkara yang diada-adakan. Ya, kenapa perlu tinggal? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, kerana setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Ya. Yaitu ya, wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ini yang selalu kita baca pada khutbah kuliah, khutbatul hajah. Setiap kuliah kita akan baca ni. Ya, setelah kita mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah, ya, kemudian kita akan sebut fa in asdaqal hadis kitabullah.
wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Jadi barang siapa yang memerhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, maka dia akan dapat buat 5 faedah penting. 5 faedah core principle dalam ucapan Nabi SAW ini. Yang pertama, lihat uslub ucapan Nabi SAW. Nabi SAW memulakan dengan wa iyyakum muhdatsatil umur, iaitu Nabi SAW memerintahkan, ya, tinggalkan perkara yang diada-adakan. Ya, tinggalkan. Nabi SAW dahului dengan perintah. Tinggalkan apa ni? Perkara-perkara yang diada-adakan. Maknanya perkara baru. Perkara yang tiada di dalam agama. Maknanya perkara yang tiada disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Clear, jelas. Kemudian Nabi SAW menjelaskan pula kenapa perlu ditinggalkan perkara itu. Rational behind, reason why you have to, ya, tinggalkan, ya, tu tak buat. Kenapa perlu abandon benda tu, ya? Tinggalkan perkara yang diada-adakan. Kenapa perlu tinggal? Maka reason Nabi SAW sebut, kerana setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Sebab dia bukan daripada agama. Bid'ah dia bukan daripada agama, maka kena tinggalkan. Bid'ah itu dia adalah, ya, foreign matters, benda asing, ya, bukan daripada agama dia, ya. Kemudian Nabi SAW setelah menyebut reason rational kenapa kena tinggalkan, Nabi SAW sebut pula implikasi dia kalau berbuat, implikasi atau consequence dia, akibat, ya. Kerana, ya, setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi itu implikasi dia, ya. Dan dalam hadis yang kita tambah tadi adalah, ya, implikasi dia, ya, ini yang Nabi SAW sebut implikasinya di dunia. Dalam khutbatul hajah yang kita sentiasa baca, Nabi SAW lanjutkan dengan implikasinya di negeri akhirat. Jadi ada 2 implikasi. Barang siapa yang berbuat bid'ah, ada 2. Implikasinya di dunia, dia sesat. Implikasi di akhirat, dia masuk ke dalam neraka. Jadi perkara yang diada-adakan ni not small matter. It's very big matter. The biggest matters. Benda paling besar, ya. Dan benda inilah yang banyak dilanggari oleh sebahagian daripada umat Islam dengan mendatangkan pelbagai alasan syubhat, ya. Baik. Jadi perkara yang kelima daripada hadis ini adalah, ya, iaitu peringatan Nabi SAW yang sangat keras ini adalah bid'ah. Jadi perkara yang kelima, ya, sebagai strong reminder daripada Nabi SAW, instruction untuk kita tinggalkan perintah wajib. Dia perintah wajib. Ya, tinggalkan bid'ah ini kerana dia sesat. Itu implikasi dia. Dan implikasi yang paling mengkhawatirkan di akhirat, ya, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, ke neraka. Maka, ya, perkara yang kelima yang tersirat daripada 4 perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah, maka kita wajib mengetahui dan mengenal apa itu perkara yang diada-adakan. Wajib. Kalau tidak, maka kita akan terjatuh kepadanya. Sebagaimana kata Abu Faras Al-Hamdani rahimahullah, seorang penyair, dia kata apa? Araftu syarr la li syarr, la li syarri, lakin li tawaqqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku melakukannya, ya, bukan aku untuk melakukannya. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'a fi. Akan tetapi agar aku dapat menghindarinya. Ya, kerana siapa yang tidak mengenali keburukan, maka pasti dia akan terjatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana kita nak selamat daripada bid'ah? Tak lain dan tak bukan, kita mesti mengetahui tentangnya. Dan para ulama telah membantu kita dengan menyusun seluruh ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, tabi'in dan seterusnya tentang, ya, perkara yang berkaitan dengan bid'ah ini. Banyak kitab-kitabnya, ya, dan kitab-kitab itu menjelaskan secara gamblang, secara jelas untuk kita mempelajarinya.
Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ini, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, mengandungi 5 perkara. Pertama apa tadi? Yaitu Nabi SAW memulakan dengan perintah dulu, perintah larangan. Mendahulukan larangan menunjukkan dia perkara yang besar. Kerana nanti ya maksud yang tersirat akan ramai manusia terjatuh ke dalamnya. Sebab itu strong reminder. Ya, ingat di awal kali. Perkara ini sangat penting. Maknanya ini dalam istilahnya mendahulukan larangan itu menunjukkan perkaranya besar. Seperti mana kita belajar tentang kalimah la ilaha illallah. Ya, Allah Ta'ala mulakan dulu dengan penafian. Tolak dulu penafian. Kemudian baru diisbatkan illallah. Menunjukkan kena buat proses pembersihan dulu. Pembersihan, iaitu pengosongan. Macam contoh kita membuat proses penyucian jiwa. Nabi SAW lakukan apa dulu? Buang dulu sifat-sifat tercela. Ya, yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mensucikan jiwa mereka dulu, baru masukkan ayat Quran, baru masukkan hadis. Itu kaedah. Ya, kaedah yang penting, kaedah yang utama. Ya, kalau gelas dah dipenuhi dengan air, bagaimana kita nak tambahkan lagi air? Buang dulu air yang basi itu. Masukkan air yang fresh. Faham? Ini kaedah yang sangat menakjubkan. Jadi Nabi SAW terangkan, tinggalkan dulu. Ya, kalau tidak, dia menetap di situ, tak akan mungkin masuk ya perkara-perkara yang original. Iaitu lawan kepada bid'ah ni apa? Sunnah. Sebab itu kalau bid'ah itu menetap pada satu tempat, maka sunnah tak akan dapat masuk. Ya, sunnah itu akan ditinggalkan, sunnah itu akan mati. Maka bid'ah itu yang hidup. Maka dia adalah ibarat racun, toksik dalam tubuh badan seorang Muslim. Sebab itu bid'ah ni sangat berbahaya. Sebab dia mematikan agama. Itu nombor satu. Pasti. Bila dia hidup, maka sunnah tak akan dapat hidup bersamanya. Sunnah dan bid'ah ni ibarat langit dan bumi. Dia tak akan dapat bertemu. Dia terpisah. Ya, itu perumpamaan yang paling jauh. Perumpamaan yang paling dekat ibarat minyak dan air. Dia boleh bersempadan, dia boleh berjiran, tapi dia tak boleh bersatu. Ya. Maka dia adalah perkara yang sangat besar. Maka dalam bab ini umat Islam wajib mempelajarinya, mengikut cara yang diajar oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menjelaskan. Baik. Jadi yang pertama, faedah daripada hadis ini, kesimpulan kembali. Nak buat penegasan ni bagi jelas. Iaitu Nabi SAW yang pertama mendahulukan perintah. Iaitu tinggalkan perkara bid'ah. Sebab jadi bid'ah bukan kecil. Ya, bukan perbahasan ya serpihan. Ya, bukan perkara furuk, bukan. Dia perkara pokok dalam agama. Kalau kita masih ingat, pernah disebut berulang kali. Ya, di antara strategi jurus-jurus yang paling utama yang dikeluarkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, yang pertama apa? Apa? Untuk membawa orang-orang yang beriman agar mensyirikkan Allah. Iaitu kemuncak dia tak. Sebab akan kekal bersamanya di dalam neraka. Gagal pintu pertama, pintu kedua apa? Ni bid'ah. Ya, sebab pelaku bid'ah juga ke neraka. Ya. Tu sebagaimana kita sebut tadi. Ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi Nabi SAW yang kedua menjelaskan kenapa perlu ditinggalkan perkara yang diada-adakan ini. Al-muhdath. Ya. Perkara yang diada-adakan. Perkara yang bukan daripada agama. Agama berlepas diri daripadanya. Ya. Kerana dia adalah sesat. Dia bukan petunjuk. Dia adalah iaitu kesesatan yang didatangkan oleh syaitan. Syaitan itulah yang penyeru-penyeru kepada kebid'ahan. Ya, sebab itulah bid'ah ini adalah perkara yang sangat disukai oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, sebab itu kita selalu sebut, kita pernah sebut dan berkali-kali kita sebut. Ya, al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Ya. Pelaku bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada pelaku maksiat. Limadha? Kenapa? Ya, sebab wal maksiyatu yutabu minha. Pelaku maksiat tu ada peluang dia untuk taubat kepada Allah. Dia tahu dia buat maksiat tu memang dosa, haram. Allah murka. Tapi sebab lemah iman, malas dan sebagainya. Ya. Wal bid'ah tu la yutabu minha. Manakala pelaku bid'ah tu tak ada harapan dia, sulit untuk dia bertaubat kepada Allah.
Tu sebab apa dia anggap apa yang dia buat tu adalah agama. Apa yang dia buat tu adalah ibadah. Bila kita tegur, apa salahnya saya berzikir kepada Allah? Yang ditegur tu bukan zikir itu, yang ditegur cara dia berzikir. Sebab dia ada-adakan kaifiahnya. Contoh, nanti akan datang penjelasannya. Ya. Dan Nabi SAW sebut akibat. Jadi satu, larangan, perintah. Yang kedua, kenapa larangan. Yang ketiga, ya sebab apa? Akibat, natijah dia. Natijahnya adalah sesat. Apa guna hidup di dunia kalau berjalan di atas kesesatan, tak sampai tujuan? Hidup tak tentu arah, tak tentu haluan. Itu maksud dia. Beragama sangat, beramal sangat, tapi sesat. Salah jalan, salah pilihan, ya salah ya di dalam berbuat tindakan dan keputusan. Ya. Wrong action taken, ya wrong decision made. Apa faedahnya? Berletih berpayah, at the end nothing achieve. Zero result. And worst case, rejected. Kan hadis ini berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha sebelum ini. Hadis yang kelima. Ni hadis kelima very closely related dengan hadis ni. Bahagian ucapan Nabi SAW yang keempat ni dalam wasiat yang sangat agung. Ya, ingat lagi hadis yang kelima. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat perkara-perkara baru dalam perkara kita, yakni agama, yang tidak berasal darinya, maka tertolak. Tak ada asal. Ya, benda bukan ada dalam agama. Tiba-tiba dia masukkan dalam agama dan dia kata itu adalah agama. Ini kan membuat perkara-perkara yang diada-adakan. Mereka cipta. Atau bahasa lebih canggih sikit, merekayasa. Dan merekayasa ni bukan datang daripada syariat, datang daripada di akal dan nafsu. Ya, di-advise oleh syaitan. Sebab syaitan tahu jurus yang kedua tu telah berjaya. Dia terapkan dalam sebahagian daripada umat Islam. Dan siapa pelaku-pelaku ini? Orang yang memiliki otoriti. Ahli agama. Orang awam dia tak buat bid'ah ni. Dia ikut aja. Yang menggezetkan bid'ah ni, perkara baru ni siapa? Ahli agama. Sebab tu kita sering sebut. Yang merosakkan agama ni bukan orang awam, bukan orang jahil. Yang merosakkan agama ni adalah orang agama, ahli agamawan, di kalangan ahli agama. Semua agama-agama yang didatangkan oleh Allah, agama samawi itu, agama ya, Yahudi, ya, agamanya Nasrani, ya, yang diselewengkan. Asalnya semua Islam, agamanya Islam, tapi diselewengkan oleh rabai-rabai dan pendeta-pendeta Yahudi. Begitu juga berlaku pada Islam yang menyesatkan, yang mengadakan perkara baru, yang menukar Islam yang asli itu kepada yang batil ini. Ya, yang penuh dengan syubhat ni siapa? Bukan orang awam, ahli agama mereka. Ya, ustaz-ustaz, tok guru, pak kiai dan sebagainya. Yang tidak berjalan dan berpegang teguh dengan hadis ini. Bukan semua, tapi banyak di kalangan mereka. Menggezetkan agama baru yang Islam berlepas diri daripadanya. Itulah dia nama bid'ah. Baik, itu dan implikasi dia yang ketiga tadi adalah sesat di dunia. Ya, ke neraka di negeri akhirat. Jadi bukan kecil. Ya. Jadi mafhumnya hadis ini menjelaskan tentang iaitu apabila seseorang terlibat di dalam perkara-perkara baru yang bukan agama, ya maka dia telah sesat dan hidayah diangkat daripadanya. Maka dia berada dalam kegelapan di dunia walaupun dia berada di siang hari. Rugi tak? Rugi. Ya. Jadi kesimpulan daripada hadis ini adalah wajib kita mengetahui apakah itu bid'ah. Dan inilah yang akan kita jelaskan. Kerana bid'ah adalah musuh agama. Bid'ah perosak agama. Bid'ah adalah musuh agama. Ya, kerana lawan daripada bid'ah adalah sunnah. Ya, apa makna sunnah? Iaitu sunnah kita berjalan di atasnya. Ya, jadi sunnah adalah apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya, dan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itulah agama Islam. Ya, yang lengkap sempurna dari 3 jurusan utama, yaitu Islam, ya, yaitu iman dan ihsan, atau ya adalah ibadah, akidah dan akhlak, dan hal-hal yang terbit daripadanya yang merupakan Islam yang sempurna. Baik.
Jadi prinsipal utama di sini apa yang kita nak sebut, pertamanya penjelasan tentang bab ini adalah hadis ini nak menetapkan iaitu tadi dah penafian tentang perkara baru. Sekarang mafhum di sebaliknya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah Islam yang sempurna. Agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan perkara itu. Di antaranya adalah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38. Tulis. Tulis. Ini dalil untuk menolak apa saja syubhat yang datang daripada pelopor-pelopor dan pelaku bid'ah ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Keyword dia di sini. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab, kemudian kepada Rabb lah mereka kembali. Tidak ada satu pun yang luput daripada Alkitab, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Tak ada satu pun yang luput. Semuanya lengkap, sempurna. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW. Tak ada satu pun yang tertinggal. Tak ada ilmu rahsia, tidak ada. Ilmu khusus untuk orang khusus, tidak ada. Semuanya wadih. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, semuanya lengkap, sempurna, tercatat, dihafal di dada-dada para sahabat Nabi SAW. Kemudian direkodkan, kemudian disampaikan menerusi rantaian sanad yang lengkap sampai sekarang. Tak ada satu yang tertinggal. Bahkan apa yang ditinggalkan itu terlalu banyak, sehingga kalau kita habis usia pun tak mampu kita buat semuanya. Yang semuanya apa? Sunnah. Sunnah yang sunat. Sunnah yang wajib, tidak ada jalan keluar, wajib buat. Begitu juga Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran dah jelaskan segala sesuatu yang lengkap. Dan banyak lagi ayat-ayat dan ayat pemungkas, ayat penutup, pengisytiharan bahawa agama ini telah sempurna, iaitu ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku, dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagi kamu. Nampak ni? Ini ayat yang sangat terang, sangat jelas untuk yang memukul, untuk menghentam, untuk membantah orang-orang yang mendakwa agama ini perlu ada lagi tokok tambah. Sehingga Nabi SAW membuat declaration menerusi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini, yaitu pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agama kamu. Jadi agama dah sempurna, tidak ada satu pun yang tertinggal. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Allah telah cukup nikmatnya. Nikmat apa? Agama. Dan telah kuredai Islam itu menjadi agama kamu. Dan Islam itu adalah agama kamu, yang jelas semuanya telah disampaikan. Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Nabi SAW telah menunaikan amanahnya dan menasihati umatnya. Jadi kewajipan kita umat Islam adalah apa? Mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kerana sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Maka wajib bagi seluruh umat untuk mengikuti Nabi SAW dan tidak sekali-kali berani berbuat apa saja bid'ah, atau serta tidak mengadakan perkara-perkara baru. Kerana setiap perkara baru itu adalah bid'ah, sesat, dan setiap kesesatan ancamannya adalah dihumbankan ke dalam neraka. Sebab itu Nabi SAW sebut, iyyakum
wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara baru. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi ini adalah peringatan Nabi SAW. Dan ayat ini diturunkan di hadapan ribuan umat Islam, para sahabat Nabi SAW. Bila? Yaitu pada hari apa? Hari Jumaat. Ya, ketika perhimpunan umat Islam menunaikan haji di padang Arafah. Ya, ratusan ribu, 100.000 lebih umat Islam ketika itu berhaji dengan Nabi SAW. Itulah haji yang terakhir. Dan haji yang pertama bagi Nabi SAW dan terakhir. Menyampaikan satu wasiat agung. Ya, dan ditutup dengan ayat ini. Para ulama menyebutkan ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan yang menjelaskan tentang halal dan haram. Ya, hal yang berkaitan perintah dan larangan. Sesudah itu turun ayat lain tapi tidak berkaitan dengan hukum hakam, halal haram, amalan dan sebagainya. Sehingga berkata para ulama, setelah Nabi SAW menyampaikan pengisytiharan ini, setelah menunaikan haji, Nabi SAW pulang ke Madinah, sekitar 81 hari selepas itu Nabi SAW pun wafat. Padahal tak lama. Yang menunjukkan sempurna agama ini. Jadi memberikan peringatan pada kita, jangan sekali-kali berani, ya, dengan apapun alasan mengatakan agama belum sempurna, perlu ada tambahan. Siapa kamu, ya, nak menambahkan sesuatu? Tapi itulah yang dilanggar oleh ahli-ahli agama yang tak berjalan di atas wasiat Nabi SAW ini. Akhirnya menjadi agama dia. Ya, dan sulit sekali untuk disingkirkan daripada Islam yang asli. Ya, dan banyak sekali perkara-perkara ini sehingga para ulama menulis kitab-kitab menjelaskan contoh-contoh perkara yang diada-adakan. Yang perkara-perkara itu sudah menjadi sebati dan dianggap sebagai daripada agama. Ya. Cuba lihat Nabi SAW menyebutkan hadis-hadis tentang kesempurnaan agama. Jadi hadis ini sudah cukup untuk kita beriman dan berjalan di atasnya. Tapi begitulah bila orang terkena penyakit syubhat, kedegilanlah yang akan menghalangi dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang mereka ada-adakan dalam agama. Atau perkara yang telah mereka warisi turun-menurun dari generasi ke generasi. Maka sungguh kecelakaanlah bagi orang-orang yang membuat, ya, yang mereka perkara-perkara yang baru dalam agama kemudian diikuti. Dan dia akan mendapat, ya, kemurkaan Allah di negeri akhirat nanti. Kenapa? Telah menggezetkan dan mengambil tugas Allah Ta'ala dalam mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan. Jadi implikasinya sungguh fatal. Membinasakan pelakunya. Ya, sebab agama itu, ya, milik Allah. Tak boleh sekali-kali tangan-tangan manusia mencampurinya sesudah kewafatan Nabi SAW. Sebab dah sempurna. Bila dah sempurna, untuk apa kamu tambah? Ini perkara yang masuk akal, tapi pada mereka tak masuk akal. Lalu mereka berani menambah-nambah. Nabi SAW dah ingatkan kita. Ya, sebagaimana hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yazkuruna minhu ilma. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad yubayyana lakum. Tegas. Ya. Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kami, yakni wafat. Dan tidaklah seekor burung yang terbang membalik-balikkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ilmunya kepada kami. Nampak? Ya. Berkata Abu Dzar radhiyallahu an, ya, Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya pada kamu. Nampak tu? Nabi SAW jelaskan semua. Ya, daripada perkara yang paling kecil, tiny matters, sampai perkara the biggest matters, semua Nabi SAW jelaskan. Tak ada satu yang luput. Dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, dalam urusan muamalah, dalam urusan akhlak, tak ada satu yang Nabi SAW tinggal. Sebab Nabi SAW telah merepresentasikan dirinya dalam seluruh aspek itu. Perwujudan aplikasinya Nabi SAW. Kemudian dicontohi oleh para sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba datang generasi kemudian, pandai-pandai pula dia kata tak cukup ni, kena tambah lagi. Dengan mendatangkan pelbagai alasan. Ya, sungguh ini perkara yang sangat menakjubkan. Ya. Jadi bersyukur sesiapa saja yang selamat daripada fitnah bid'ah yang mematikan sunnah ini. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain yang disebutkan, An Salman radhiyallahu anhu qala lana al-musyrikun
qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah faqal ajal. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau berkata, orang-orang musyrik bertanya pada kami. Ya. Sesungguhnya Nabi kamu sudah mengajarkan kamu segala sesuatu sampai diajarkan pula adab buang air besar. Tu. Rasul kamu ajar semua ya. Sampai adab nak buang hajat pun Nabi kamu ajar. Lalu kata Salman radhiyallahu anhu, "Ya." Cuba lihat Nabi SAW ajar kita. Bukan setakat amalan-amalan wajib. Amalan sunat pun Nabi SAW ajar. Aktiviti harian, aktiviti peribadi. Ya. Kita sebut sunnah operating procedure. Nak tidur Nabi SAW ajar. Bangun tidur tengah malam, terkejut Nabi SAW ajar, apa nak dibuat? Nak masuk tandas Nabi SAW ajar. Nak masuk kaki kiri ke kaki kanan ke, apa nak dibaca sebelum dan selepas. Ya, nak pakai baju Nabi SAW ajar. Nak makan, nak minum ada. Perhubungan suami isteri ada. Nikah kahwin ada. Ya. Nak keluar rumah ada, nak masuk rumah ada, nak masuk masjid ada, nak keluar masjid ada, pergi pasar ada bacaan. Ya. Semua lengkap. Ya. Bila mendengar sesuatu ada ucapan. Dengar perkara yang tak elok, musibah ada. Dengar telinga, lisan kena jawab. Bila melihat sesuatu kebesaran Allah, ada jawapan, lisan juga berfungsi. Begitu juga anggota tangan. Ya. Nak guna tangan, kiri atau kanan, Nabi SAW ajar. Nak makan, nak pakai jari macam mana, Nabi SAW ajar. Nak berzikir, Nabi SAW ajar. Nak berzikir, nak pakai apa? How to calculate. How to count. Macam mana nak kira? Ni, Nabi SAW pakai jari. Ajar, matematik. Mudah. Masya Allah. Apa yang Nabi SAW tak ajar? Tiba-tiba pelaku bid'ah dia pandai pula, dia tambah. Dia tambah. Ya, nak kira macam mana, dia tukar cara. Ya. Padahal Nabi SAW sebut. Lisan mengaku. Oi, cinta Rasul, buat majlis macam-macam, berjam-jam. Ya. Himpun ramai-ramai. Tapi bid'ah. Yang Nabi SAW tak suruh, dia pergi buat. Yang Nabi SAW suruh, dia tak buat. Ingat Nabi SAW bukan berkumpul, berhimpun ramai-ramai, bukan. Para sahabat Nabi SAW tak berkumpul ramai-ramai. Ya, mari kita kumpul ramai-ramai. Kita ingat Nabi SAW sebagai tanda cinta. Tak pernah. Apa yang mereka buat? Mereka berkumpul beramai-ramai untuk saling menasihati di antara satu sama lain. Itu ceramah. Bagi kuliah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, ijlisu bina nu'min sa'ah. Ajak, mari kita duduk bersama-sama untuk ingat kepada Allah sesaat. Ya. Ingat kepada Allah, saling menasihati, saling mewasiati. Itu sunnah. Tapi yang mereka buat bid'ah, punah akhirnya. Membazir masa, bergendang, berkompang, bernasyid, berjoget, campur lelaki perempuan. Cuba lihat. Ya. Habis masa, habis hari ribu-ribu. Ya, seronok-seronok balik habis begitu. Sunnah Nabi SAW, yang Nabi SAW terang-terang suruh buat, tak dibuat dia. Ya, hujan dia tak sebut apa. Angin ribut dia tak sebut pun apa-apa. Tengok pokok berbunga, berputik, berbuah, tak sebut apa-apa. Ya. Jadi apa yang dia sebut? Tu buat perkara bid'ah. Sebab dah diganti. Akhirnya sunnah-sunnah Nabi SAW mati dalam pelaku bid'ah. Dan itu pasti. Itu pasti. Pelaku bid'ah, sunnah mati pada dia. Dia tersibukkan dengan perkara yang tak disibukkan oleh agama. Ya, Nabi SAW dah sebut dalam hadis lain. Apa kata Nabi SAW? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Ya. Berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedudukanku terhadap kamu seperti kedudukan seorang ayah. Aku mengajari kamu semua. Tu Nabi SAW sebut, aku ajar semua. Tak ada satu pun ilmu yang aku sembunyikan. Setengah-setengah ajaran, setengah-setengah kelompok, dia ada ilmu khusus. Bil khusus, kononnya. Ni dakwaan batin. Diajar pada murid-murid tertentu, tidak diajar pada orang lain. Tidak diajar pada orang awam. Kalau nak dapat ilmu itu, kena berbai'ah dengan dia. Ya. Kena buat aku janji dengan syekh. Dengan upacara-upacara tertentu. Barulah syekh bagi ilmu itu. Ilmu apa? Zikir tahap tinggi. Adapun zikir orang awam yang dibuat mengikut Nabi SAW itu adalah zikir orang awam. Dapat pahala je. Tak akan capai makam makrifat. Ini ajaran tarikat-tarikat sesat ni. Macam itulah dia ajar. Ya. Yang kita nak ikut bukan tarikat sesat tu. Yang kita nak ikut tarikatnya Nabi SAW. Tarikah Al-Muhammadiyah.
jalannya Nabi SAW. Maka lahir pelbagai tarikat. Masing-masing buat cara masing-masing. Zikir masing-masing. Ada zikir sir lah, zikir jahar lah, zikir melompat lah, zikir menari lah, ya, zikir berpusing-pusing lah, ya, macam-macam zikir. Mana datang tu? Daripada Tok Guru. Ini dia lah pengubah agama. Mengada-adakan bentuk-bentuk zikir yang tak digezetkan oleh Nabi SAW. Dan juga kita lihat bentuk-bentuk zikir mereka itu semuanya menyusahkan. Bukan menyenangkan. Sampai ribu-ribu, sampai juta-juta. Dengan kaifiah-kaifiah yang ya tak pernah kita dengar. Ya, tak jumpa dalam hadis. Nak berzikir tu kena tempat gelap, kena serubung kain, tutup macam ni. Sampai tutup begini. Ya, kemudian pejam mata, kancing gigi, lidah diletakkan di langit. Kemudian bayangkan wajah guru. Kemudian baca ilahi, ya, ilahi macam mana? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya, kemudian pandang wajah guru, rabitah guru. Ya. Niat ya untuk dapat kekhusyukan, terjaga daripada syaitan ketika berzikir. Kemudian pandang pada hati. Kemudian sebut Allah Allah. Pegang tasbih, jalan. Ya, laju, speed highway, laju. Allah 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 Allah, kira konon-konon. Kira 1 1 1 1000, 1 1 1000 sampai 5 berhenti. Pindah pula ya ke lataif yang lain. Dia panggil lataif. Dia kata 7 lataif dalam badan insan. Tu nak menuju kepada insan kamil. Ini semua batil di atas kebatilan. Kemudian sampai makan pula nanti zikir tahlil 70,000 kali. Cara ada pula, macam lain pula caranya. Ya. Zikir itu diatur huruf kalimah la ilaha illa Allah. Dipukul di seluruh badan. Kemuncaknya kembali pada hati. Maka barang siapa yang kemudian boleh pula hadiah 70,000 zikir itu untuk mak ayah, maka dijamin masuk syurga. Qul hatu burhanakum, aina dalil? Tapi orang awam tertipu dengan penampilan mereka. Nampak alim, warak, muka bersih. Kononnya. Ya. Zahir bukan bukti kebenaran. Zahir itu diukur, ditimbang dengan neraca Al-Quran dan hadis. Nabi SAW ajar tak? Bila diusut, dakwaan. Zikir-zikir ni kami dapat langsung daripada Nabi. Padahal agama tadi telah sempurna. Bukankah berzikir itu adalah ibadah? Bukankah berzikir itu adalah syariat? Dia mesti datang daripada dalil. Bukan datang daripada mimpi. Bukan daripada kasyaf. Bukan daripada ilham. Kalau begitulah, agama akan berkembang macam-macam aliran. Sebab itu tarikat ni berlambak-lambak tak terhitung. Ya, jangankan satu aliran. Contohnya namanya tarikat, katakan tarikat Naqsyabandiyah. Contoh, banyak tarikat ni. Daripada dia saja berkembang macam-macam. Tarikat Naqsyabandiyah, ya, tarikat Naqsyabandiyah Qadiriyah, ya, tarikat Naqsyabandiyah Profesor Qadirul Yahya, ya, tarikat Naqsyabandiyah Al-Haqqani yang difatwa sesat-sesat ni. Kemudian guru masing-masing pula nama dia. Tarikat dia. Bercambah macam cendawan. Baru nama satu cabang, satu daripada pokok, banyak cabang. Belum lagi tarikat-tarikat lain. Maka tinggalkan semuanya. Apatah lagi di zaman sekarang ini. Pegang saja pada tarikat Nabi SAW. Tarikat Al-Muhammadiyah. Iaitu berjalan di atas zikir-zikir yang sahih dan sabit. Nabi SAW satu pun tak tinggal nak berzikir macam mana. Nampak tak? Contoh. Jadi agama itu adalah sempurna. Kalau kamu berpaling, pasti kamu akan binasa. Pasti. Sebab tarikat-tarikat itu membinasakan kamu apa? Menyulitkan kamu. Puluhan ribu. Sampai juta. Ada yang sebut juta-juta kena berzikir. Nabi SAW tak ada satu pun sebut juta-juta. Yang Nabi SAW sebut ada. Zikir kalimah la ilaha illallah masuk pasar dapat 1 juta. Dia diberikan kebaikan, dia angkat 1 juta keburukan. Itu fadilat. Bukan zikir je 1 juta. Sebab manusia tak akan mampu. Sebab itu agama itu mudah. Yusrun. Barang siapa yang menyulitkan, dia akan membinasakan diri dia. Sebab tu Nabi SAW sebut, faqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Sungguh aku tinggalkan kamu di atas sesuatu yang di atas agama ni, permisalannya sesuatu yang putih, terang, jelas, wadih. Malamnya seperti siang. Agama tu terang. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak menyimpang darinya sepeninggalanku, kecuali orang itu pasti binasa. Pelaku-pelaku bid'ah dia pasti binasa. Sebab apa? Dia hulu fiddin. Menyeksa diri dia, melampaui batas. Dia menyulitkan dia. Ya. Tengok amalan-amalan mereka, sempena-sempena tertentu. Kan semua sulit. Sulit semuanya. Kita bagi contoh mudah lah. Ini yang dipertikaikan oleh ulama.
Macam contoh, orang yang melakukan upacara-upacara setelah kematian. Seperti tahlilan. Kan menyulitkan tuan rumah. Dah lah ditimpa musibah. Kena siapkan makanan pula orang yang datang. Yang datang ramai pula tu. Satu kampung datang. Ya. Kemudian berzikir pula. Lama masuk dia. Ya. Lepas tu baca doa lagi, panjang. Kemudian makan minum. Cuba buat tak ada makan. Tak datang dah hari kedua, hari ketiga. Jadi yang datang tu sebab apa? Ada makanan. Tu kan bid'ah. Ya. Kemudian bagi duit pula pada tekong dia. Ya, jadi sumber pendapatan pula pada pelaku bid'ah ini. Ya. Jadi agama tu dia guna sebagai sumber pendapatan. Bid'ah ni biasanya akan membawa kepada penghujungnya kepada wang ringgit. Dunia. Masya Allah, sungguh membinasakan. Ya. Maka tinggalkan. Ya, sebab itu bencana. Sebab kena ingat kaedah yang paling mudah, agama telah sempurna. Ya, bila telah sempurna, berpuas hatilah dengan kesempurnaannya itu. Kenapa perlu ditumpuk tambah dengan amalan-amalan yang direka-reka oleh akal manusia? Dia datang dalih. Apa salahnya? Kan bagus. Ini semuanya adalah tipuan syaitan. Jadi agama dia bukan diukur dengan apa salahnya. Pelaku bid'ah ni dalih dia apa salahnya. Ya, apa salahnya? Kan bagus. Umat Islam sekarang telah lupa pada Nabi SAW. Maka kita buat majlis mengingati Nabi SAW, maulid Nabi. Kalau dulu sekali je setahun pada bulan Rabiul Awal, sekarang start daripada hari pertama lagi dah. 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, sambut dia. Macam-macam majlis dia buat. Ya. Dia baca kitab berzanji, baca Quran. Faham tidak? Bahkan dalam kitab tu pun ada banyak berlaku perkara-perkara yang hulu dan melampau. Bayang kalau 12 hari dia baca Quran, habis dah. Ya, tapi sibuk dia. Seolah-olah kitab berzanji tu macam Al-Quran. Sampai baca berdiri lagi dengan lagunya dan sebagainya. Ya. Kemudian disusuli dengan pelbagai bid'ah. Pada waktulah tu diedarkan ya kertas-kertas surat-surat tahlilan. 12 hari buat tahlil, kena bayar. Sumbangan RM50 seorang. Bayangkan kalau satu kampung ada 500 orang, tak RM10,000 dia. Tu kan bid'ah. Dia jalan untuk meraih dunia. Ini berlaku dalam masyarakat. Tiap-tiap tahun sambut maulud Nabi. Tapi dia tak hidup sunnah pada dia. Solat berjemaah tak datang. Tapi waktu maulud Nabi penuh surau. Itulah bid'ah tu, dia pasti mematikan sunnah. Ya, guna akal, apa salahnya? Salah. Kita ingat Nabi SAW bukan maulid Nabi. Nabi SAW pun tak perintah. Isteri-isteri Nabi SAW paling menyintai Nabi SAW. Tak pernah sambut happy birthday untuk Nabi SAW. Tak pernah. Padahal siapa yang paling sayang pada Nabi SAW? Isteri Nabi SAW. Menunjukkan itu bukan syariat, bukan agama. Sebab ya, para sahabat Nabi SAW, para sahabiah Nabi SAW, para isteri-isteri Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling cintanya, paling dalam. Tapi mereka berbuat tak? Tak, sebab mereka tahu peringatan Allah, mereka tahu peringatan Nabi SAW. Kalau ikut akal mereka, pasti mereka akan buat. Tapi akal mereka ya terhalang kerana adanya peringatan. Sebab itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Jika amalan-amalan kamu tu pelaku bid'ah yang kamu buat itu baik, tentu para sahabat dah buat dulu pada kamu. Betul kan? Kamu buat maulid Nabi, kamu buat tahlilan, ya kamu baca Quran di kuburan, kamu pergi ke kuburan para wali. Itu semua kamu anggap sebagai ibadah, dapat pahala. Kalau itu baik, tentulah para sahabat Nabi SAW dah buat. Mereka tak akan menyisakan walaupun satu perkara kecil. Sebab mereka sangat teliti dan sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah. Tiba-tiba kamu datang di kemudian hari, konon-konon kamu tu lebih baik. Yang sunat tu pun kamu tak buat. Sunat Nabi SAW banyak kamu tak buat. Tiba-tiba kamu buat perkara al-muhdath. Tidakkah ini perkara yang tak masuk akal? Ajaib. Inilah keajaiban di atas dunia terhadap umat Islam yang terjerumus ke dalam pelaku kebid'ahan. Tak percaya kita boleh buat survey. Tak ada untuk pelaku-pelaku bid'ah tu. Pelopor-pelopor bid'ah. Kita test dia dengan sunnah Nabi SAW. Dia buat tak? Contoh. Ya, ketika seorang itu dikebumikan jenazahnya di perkuburan. Sunnah Nabi SAW adalah iaitu mendoakan untuk si mati dan buat sedikit tazkirah. Apa yang mereka buat? Mereka tak buat yang tu. Padahal hadisnya terang, jelas. Nabi SAW ketika mengebumikan salah seorang lelaki Ansar, Nabi SAW memandang ke langit. Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan pada para sahabat, doakan kepada si mayat ini kerana dia sedang diuji. Kemudian Nabi SAW membacakan hadis, ceramah. Ya, bila seorang itu meninggal, malaikat datang ambil roh dia, bawa naik ke langit.
Kemudian Allah perintahkan dia ke sijin atau illiyin, letakkan dia, kemudian kembalikan roh dia semula ke jasad. Ya. Kalau rohnya itu dipakaikan dengan pakaian yang bersih, wangi-wangian, Nabi ceramah. Kemudian apa yang berlaku di kuburan nanti, bila dia kembali semula, dia akan ditanya tentang 4 soalan. Kemudian bagaimana keadaan dia, yang boleh jawab, yang tak boleh jawab. Cukup tak tu Nabi SAW pulang. Kita tak bentang tikar, bawa air, bawa bunga, bawa pokok, macam-macam. Kemudian yang berkeliling pula duduk atas kuburan, bersembang, seronok, ketawa, halau nyamuk lagi atas kuburan. Nabi SAW tak suruh buat begitu. Para sahabat Nabi SAW tak ada satu pun yang buat begitu. Isteri-isteri Nabi SAW pun tak buat. Ya, para generasi tabi'in tak buat, tiba-tiba kita buat. Itu belum lagi membesarkan kuburan, buat kubah bagai. Kadang-kadang macam masjid, ada bangunan di atasnya, pasang lampu-lampu lagi sekarang. Bukan setakat pasang lampu, letak bunga macam-macam. Ya, penuh bunga tu kuburan. Pasang lampu 24 jam. Kemudian ada gambar lagi, gambar tu guru letak di kuburan. Sungguh menakjubkan ini. Ya, ini sungguh kebidaan yang sangat terang dan nyata. Tapi begitulah manusia, orang awam ni, dia sangat terpengaruh dengan tok guru dia dengan penampilan. Dan ingat, kaedah agama bukan penampilan. Ya, penampilan dia terkena ukur dengan dalil. Sebab tu kita kena mengajar umat ini, masyarakat ini, jangan selama-lamanya jadi orang awam. Ajar mereka bagaimana Nabi SAW mengajar para sahabatnya. Orang Arab Badui yang di pendalaman itu pun Nabi SAW ajar berdalil. Nabi SAW datangkan dalil. Betul kan? Arab Badui datang tanya. Nabi SAW dia sebut apa? Ya, aku buat yang wajib-wajib. Ya, kemudian aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Itu kan hadis-hadis sebelum ni. Adakah aku masuk syurga? Naam. Itu yang dia buat. Nabi SAW datangkan dalil. Semua yang datang bertemu Nabi SAW tu, orang pandai, orang tak pandai, orang kampung, orang bandar, semuanya dalil. Quran, hadis, Quran, hadis. Tiba-tiba ada ahli bid'ah kata, orang awam tak perlu dalil. Ini tanda ahli bid'ah. Orang awam tak perlu dalil. Ya. Sebab itu, pengajaran yang urgent di zaman sekarang kepada umat Islam, perkenalkan mereka dengan Quran dulu. Perkenalkan mereka dengan hadis dulu. Baru datang kitab lain. Nak ajar apa pun, bawa hadis, bawa Quran. Jangan bawa kalam ulama dulu. Kalam ulama tu last. Sebagai penjelas. Sebab itu kita kena ajar pada masyarakat tentang hadis. Ajar mereka Arba'in An-Nawawiyah. Nanti ajar mereka kitab Riyadhus Shalihin. Nanti ajar kitab mereka dalam bab fiqh, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, bagai-bagai lagi. Kitab-kitab yang memuatkan hadis. Ya, perkenalkan mereka kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, sebab itu ada kalam Nabi SAW yang ditinggalkan oleh majoriti umat Islam. Yang diajar kalam manusia lain selain daripada Nabi SAW. Ajar mereka Al-Quranul Karim. Ya, ajar mereka tadabbur daripada awal sampai akhir. Inilah patutnya masjid-masjid. Ni tak dia ganti dengan kitab-kitab yang penuh dengan ucapan manusia. Sedikit sekali dalil. Kadang-kadang kitab tu dalil apa pun tak ada. Kemudian ditambah dengan perkataan dia. Apa salahnya? Ini bagus tuan-tuan. Ni amalan untuk guru kita dulu. Yang kita waris daripada untuk guru kitab-kitab. Ni ucapan apa ni? Ya, sepatutnya ini amalan yang kita wariskan daripada Nabi SAW. Ini zikir yang diajar oleh Nabi SAW setiap pagi. Ya, selepas subuh, setiap lepas asar. Ini yang Nabi SAW ajar kita baca. Mari kita sama-sama baca, amalkan. Ini zikir yang sahih daripada Nabi SAW setiap kali solat. Begini zikir Nabi. Tak panjang, pendek saja. Semua orang mampu melakukannya. Tapi ditambah sana, ditambah sini, tekuk sini. Dia letak ayat itu, dia letak ayat ini. Yang tidak ada sandaran. Ada pula orang yang berani pula mengijazahkan itu, ini. Nak jaga rumah tangga, ini wirid dia. Nak murah rezeki, ini wirid dia. Nak cerdas, kuat hafalan Quran, ini. Ya, baca Asma'ul Husna, Ya Latif, Ya Latif. Ya, ataupun Ya Hafiz, Hafiz. Baca 1000 kali. Nanti kuat, super. Ini banyak ni. Pandai pemberi-pemberi fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Yang Nabi SAW ajar, dia tak ada buat. Ajar. Kalau nak kuat hafalan, baca doa. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Tu Nabi SAW ajar. Rabbi zidni ilma. Ajar. Ya. Nabi SAW ajar. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Yang tu tak dibaca. Dia pergi gezet. Gubah. Ya. Perkataan dia. Lepas solat. Dia pula wirid pula. Dia anggap wirid. Padahal itu ucapan manusia. Apa dia kata? Ilahi tu lil firdaus wa ahli. Tak payah dia lupa dah. Bagus dah dia lupakan pun. Ilahi
Ilahi, tak ingat lah. Bagus tak ingat, lupa lah. Itu memang bukan wirid Nabi SAW. Baca. Keluar TV lagi. Orang pun hafal. Padahal dia bukan. Tinggal tengok tu. Bila hidup bid'ah, mati sunnah. Masuk pula dalam rangkaian zikir-zikir dia. Tu belum lagi selawat-selawat Nabi SAW yang diubah. Yang Nabi SAW ajar, selawat Nabi SAW yang sahih, yang sabit, tak dibuat. Diganti, selawat ni memiliki ya keistimewaan-keistimewaan. Baca selawat ni, ya, maka akan dapatlah rezeki bagai-bagai. Terjaga itu ini, dapat syafaat. Mana-mana kamu dapat tu? Ya. Dapat dari mimpi. Mimpi je kerja dia. Tunggu dia dapat dari mimpi. Ya Allah. Allah musta'an. Inilah bencana je bid'ah. Sebab tu Nabi SAW sebut, sesat. Barang siapa berjalan di atas bid'ah, dia pasti sesat. Sebab apa? Tak dapat hidayah. Sepatutnya hidayah dia untuk hidupkan sunnah. Mati sunnah tu. Dia hidupkan bid'ah. Maka syaitan pun bersukaria. Ya. Sebab apa? Sebab itu banyak ungkapan ni. Nanti kita akan datangkan ungkapan-ungkapan daripada Nabi SAW dan juga para sahabat. Sebab itu agama dia bukan akal. Bid'ah ni semuanya datang daripada akal. Datang daripada hawa nafsu. Ya. Sebab itulah, ya, para sahabat mengingatkan kita. Contoh Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ingatkan kita tentang agama ni bukan guna akal, bukan guna ra'yi. Ra'yi yang tak berpandukan, dalil. Akal ni dia mesti ikut dalil. Dia tak boleh override dalil. Dia tak boleh duduk atas, tak boleh. Jangan jadi akal ahli falsafah, ahli kalam. Dia duduk atas pada dalil. Ya. Sehingga dia membuat konon, kaedah. Ya, kaedah kuliah tu, kaedah berapa kaedah tu yang dibuat oleh Ar-Razi tu, tapi telah dibantah oleh para ulama. Ya. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Lau kana ad-dinu bi ra'yi. Kalaulah agama itu, ya, berdasarkan pemikiran, akal manusia, lakana batinul khuffaini ahaqqa bil mashi min zahirihima. Maka sudah pastilah bahagian bawah sepatu, kasut, bahagian bawah itulah yang perlu, yang lebih utama disapu, diusap daripada bahagian atas. Betul kan? Ini dalam bab apa ni? Dalam bab taharah. Bagi orang yang pakai kasut dalam berwudu. Bagi orang yang bermukim 1 hari. Bagi orang yang bermusafir 3 hari. Bila dia berwudu, contoh di rumah dia dah berwudu, kemudian dia pakai stokin, dia pakai kasut, kemudian dia berjalan musafir, kemudian dia nak berhenti nak solat. Kata solat jam jalan, nak berhenti tepi jalan nak solat. Katakan tadi dia dah batal wuduk dia, maka dia nak berwuduk semula. Maka ketika dia berwuduk semula, bila sampai pada anggota kaki, tak perlu dah tanggal kasut, sapu saja di atas. Ya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi perumpamaan, agama bukan dengan akal. Tengok, kalau ikut akal, sepatutnya yang sapu ke atas, yang sapu bawah ni, tapak kaki ni, yang kotor ni. Tapi Nabi SAW sebut, ya, atas. Lalu apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Ya, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahirihima. Akan tetapi aku lihat Nabi SAW sapu di bawah. Maka aku ikut. Inilah dia. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, alaikum atas kita tu adalah yaitu mengikuti, ittiba. Ya, mematuhi. Sebab tu agama dia tak boleh masuk akal. Akal hanya mengikut. Tak boleh dia akal-akalan. Ya, tambah-tambah. Apa salahnya? Bagus. Ya. Daripada kita sapu atas ni, kita sapu dulu sekali. Atas bawah. Apa hati. Tu dia. Ini manusia yang terkena talbis iblis. Pelaku bid'ah ni semuanya mereka kena belitan iblis. Belitan akal mereka yang cetek, mengunggulkan akal. Sebab tu bencana ahli falsafah ni, ahli kalam ni, dia unggulkan akal dia. Mengatasi nakal. Ya. Itu menyebabkan mereka, ya, menafsirkan agama, akhirnya mereka tersesat. Seperti kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, Qadariyah, ya, dan sebagainya lah. Dan sekutu-sekutunya yang sealiran ni dia menggunakan metod manhaj mengunggulkan akal atas nakal. Itulah ahli falsafah, ahli kalam. Sehingga dengan itu mereka menolak sifat-sifat Allah dengan pelbagai gaya dan cara. Ada yang terang-terangan, ada yang secara tersirat tersembunyi. Ni kalau sebut bab ni mesti terkejut. Ya. Tapi reserve dulu bab ni. Ya, tengok ni. Ya, itu sekadar contoh, banyak lagi. Jadi Nabi SAW, jadi kita jelaskan bahagian pertama, agama telah sempurna. Tak perlu ada tokok tambah. Ya, tak perlu ada penambahan, tak perlu ada pengurangan, tak perlu ada penguasaian. Tak perlu ada penghapusan. Yang banyak berlaku pada agama ni tambahan. Tambahan. Ya, kreasi.
Agama tak memerlukan kreativiti dalam menggesekkan sesuatu. Agama perlukan tunduk, patuh, taat, ikut. Itu saja rumus dia. Dah cukup, dah sempurna agama ni. Jangan kamu berani menambah-nambah. Ya. Sebab itu Nabi SAW peringatkan banyak sekali. Ya, tengok apa kata Imam Malik rahimahullah. Ya, ini asar yang terakhir. Bahagian pertama nak mengatakan agama ini telah sempurna. Imam Malik memiliki beberapa perkataan yang sangat, ya, yang diistilahkan kalam emas. Tu kalam emas yang berkaitan dengan din, berkaitan bid'ah. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Qala al-Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islam bid'ah yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khana risalah li anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum ila akhir ayat." Yang telah kita baca tadi. Kemudian Imam Malik rahimahullah tutup, "Fama lam yakun yawma izin dinan fala yakunu al-yawma dinan." Ini perkataan yang sangat kukuh, yang menghentam, memukul pelaku-pelaku bid'ah ni. Ya. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara bid'ah, mani ba'tada'a, ya, mani ba'tada'a fil Islam, mengadakan bid'ah dalam agama, muhdath. Dan dia pandang baik, itu kan dia gunakan. Pelaku bid'ah ni kalau kita tanya, kenapa kau buat ni? Pasti dia kata baik. Ni niat saya baik, apa salah ni? Ingat tak kisah yang kita sebut tentang athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika dikhabarkan oleh Abul Hasan Abul Musa al-Asy'ari radhiyallahu an tentang dia lihat ada satu kelompok buat halaqah dalam masjid, sedang berzikir. Ya, dengan mengira guna batu. Ada ketua. Ya, sebut subhanallah, ikut semua kira. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, ikut semua baca berjamaah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an tengok perkara itu tak pernah dibuat di zaman Nabi SAW, tak pernah dibuat oleh para sahabat termasuk dia. Jadi pelik, janggal. Tapi itu kan ibadah. Dalam masjid lagi, tempat terbaik. Berzikir lagi, bukan bersembang. Bukan tidur dalam masjid, tak. Bukan main handphone dalam masjid. Kalau zaman kita lah. Lalu, sahabat ini nak kepastian. Tanya para sahabat yang paling faqih di ketika itu, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia faqih, dia alim, dia mustahid. Ya. Dia ahli hadis, pakar, ni sahabat yang berilmu. Tengok, para sahabat tadi pun nak clarify juga dengan sahabat lain. Padahal mereka tahu perkara itu perkara baru, tidak ada dalam agama. Lalu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tak cukup dengan mendengar. Pergi tengok sendiri, observe. Tak cukup, padahal cukup dah dengan maklumat yang disampaikan. Sebab para sahabat, mereka adalah adil. Udul, semua para sahabat. Pergi tengok, oh confirm betul. Tapi Ibnu Mas'ud clarify dulu, tanya sebab apa kamu buat ni. Tapi sebelum tanya, automatically dah Ibnu Mas'ud kata ni bid'ah. Dia kata apa? Celaka kamu. Ya, celaka kamu. Pakaian Nabi SAW masih belum lusuh, pinggan belum retak. Ya, kubur Nabi SAW masih merah, masih baru seolah-olahnya. Baru saja Nabi SAW wafat. Kamu dah melakukan perkara yang tidak ada dalam agama. Maksudnya begitu. Lalu kata Ibnu Mas'ud, alangkah baiknya kamu menghitung dosa-dosa kamu daripada buat benda ni. Apa makna menghitung dosa? Muhasabah diri, istighfar. Itu yang sunnahnya, memperbanyakkan istighfar sebab tak terikat dengan waktu. Lalu kata mereka, bila ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata mereka? Ya Aba Abdirrahman, kami ma aradna illa al-khair. Tidaklah apa yang kami buat ni, duduk bersama-sama berkumpul berzikir ni, melainkan untuk kebaikan. Al-khair. Nampak tu? Pelaku bid'ah ni selalu kata benda mereka buat tu baik. Apa salahnya? Lalu apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam min muridin lil khair lam yusibah. Betapa banyak orang yang inginkan kebaikan tapi tak meraih apa-apa. Ni dia. Dia pukulan maut ni pada pelaku bid'ah. Ambil contoh asar yang sangat agung ini. Betapa banyak orang yang membuat perkara baik, niat baik, tapi tidak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sebagaimana satu ketika pernah Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, rahimahullah, menegur seorang yang solat 2 rakaat setelah subuh. Para sahabat ni dia tak boleh kompromi dalam perkara bid'ah, dalam perkara kemaksiatan dia tak kompromi. Terus langsung dia tegur. Dan Allah tetap ada orang, kelompok, generasi, individu di sepanjang zaman yang akan menegur penyimpangan-penyimpangan yang berlaku dalam urusan agama. Dari segala jurusan, akidah, dari sudut ibadah yang paling banyak sekarang. Akidah dan ibadah, paling banyak penyimpangan. Tetap akan ada orang yang akan bangun
At-Ta'ifatu Al-Mansurah. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kenali mereka, ciri mereka apa? Qala Allah wa qala Rasul, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada jalan Nabi SAW. Itu ciri khas. Majlis mereka, qala Allah wa qala Rasul. Dalil, dalil, dalil. Ya. Duduk di dalam majlis itu. Pedulikan apa orang kata. Orang tuduh macam-macam. Wahabi lah. Ya, Salafi sesat lah, Salafi lah, macam-macam. Biar dia tuduh, tak apa. Nanti di negeri akhirat kita akan lihat siapa yang berada di pihak yang benar. Yang menuduh ke yang dituduh. Baik, kembali tadi. Ya. Ini kaedah yang sangat kuat. Ya. Mereka buat tu alasannya baik, apa salahnya? Nak dapat pahala. Tapi kita dah diingatkan bahawa syarat ibadah diterima di sisi Allah bukan hanya niat baik, ikhlas, bukan. Ittiba'ur Rasul. Itu dia syaratnya, pelengkap. Wajib ada. Sebab tu kata Imam Malik rahimahullah, "Mani ba'tada'a fil Islami bid'ah yaraha hasanah." Barang siapa yang melakukan bid'ah dan dianggap perkara itu baik, apa implikasi dia? Ni kejahatan terbesar dia. Ya faqad za'ama anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khana. Seolah-olah dia menuduh. Dia menuduh Nabi SAW itu khianat terhadap agama. Nabi tak sampaikan. Sehingga dia berbuat perkara itu. Nampak tak ni? Contoh, Nabi SAW tak suruh sambut birthday, dia pergi buat. Seolah-olah Nabi SAW tak sampaikan. Kamu kena buat. Seolah Nabi SAW sembunyikan. Nabi tak sampaikan. Sehingga dia yang lebih tahu. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Itu pelaku bid'ah ni akan terhasil keajaiban-keajaiban pada mereka. Contoh ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mendebat Ibnu Abi Du'ad, muftinya kerajaan Mu'tazilah. Imam Ahmad buat kaedah ni lah. Dia tanya, adakah apa yang kamu buat itu, yang kamu semboyankan itu, yang kamu memprovokasi, yang kamu bawa ajaran bahawa Al-Quran itu adalah makhluk Allah itu, adakah perkara ini ya tak diketahui oleh Nabi SAW? Ya, dua saja kemungkinan. Kalau perkara ini diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi SAW tak menyampaikan, sungguh ya, itu tidak mungkin. Betul kan? Nabi tahu tapi tak menyampaikan kepada umat tentang isu Al-Quran itulah makhluk. Atau yang kedua, Nabi SAW tidak mengetahuinya dan ini lebih tak mungkin. Ya, tiba-tiba kamu yang lebih tahu, maka kamu menyampaikan. Dua-duanya KO terus. Sebab bid'ah. Ya. Kalau Nabi SAW tahu dan Nabi SAW tak sampaikan, maka itu mustahil. Seolah-olah kamu lebih tahu. Maknanya kamu dan Nabi. Itu dia. Mafhum dia. Ya. Atau kalau Nabi SAW tahu, Nabi SAW tak sampai pada umatnya, Nabi khianat. Ini pun lagi tak mungkin. Dua-duanya KO terus. Ibnu Abi Du'ad kalah dia. Dia membawa perkara bid'ah dalam perbincangan Al-Quran adalah makhluk. Tak pernah dibincangkan. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Bukan makhluk. Ni puak-puak Mu'tazilah ni. Maka jatuhlah pemahaman Mu'tazilah dengan bantahan Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan dalil Quran, Sunnah. Menakjubkan tak ni? Menakjubkan. Ya, maka Imam Malik rahimahullah menggunakan kaedah ini. Ya. Apa kaedahnya? Yaitu barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru dan dia menganggap itu baik, ya roha hasanah, dia pandang baik, sesungguhnya dia telah memfitnah Nabi SAW. Dia telah sebenarnya menikam Nabi SAW, menuduh Nabi SAW tanpa dia sedar. Dia buat suatu ibadah tadi tu, zikir ramai-ramai, berjemaah. Nabi SAW tak ajar, tiba-tiba dia buat. Seolah-olah Nabi tak tahu, dia yang tahu. Tu implikasi dia. Ataupun Nabi SAW tahu, tak sampaikan. Khusus untuk mereka je yang tahu. Itu lagi mustahil. Itulah dia ciri khas pelaku bid'ah. Mereka berani masuk, menggezetkan sesuatu amal ibadah. Dalam bab zikir, ya, dalam bab kaifiah tertentu, dalam bab amal ibadah. Banyak ni semua masuk dalam ibadah. Dan begitu juga dalam bab akidah. Banyak masuk. Ya. Contohnya ahli kalam itu. Pelaku bid'ah. Ya. Membicarakan tentang nama-nama dan sifat Allah yang Nabi SAW tak ajar, para sahabat tak ajar. Para generasi salafus soleh tak ajar, mereka berani masuk. Ya. Kemudian Imam Malik rahimahullah baca ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum. Dan Nabi SAW, Imam Malik rahimahullah tegaskan, tutup. Fama lam yakun yawma izin dinan, fala yakunul yawma dinan. Ya. Maka sesuatu yang pada hari ini bukan ajaran agama, maka sesuatu yang pada hari itu, pada zaman Nabi SAW bukan agama, maka pada hari ini juga dia bukan agama. Nampak ayat ni? Apa yang jadi agama pada Nabi SAW, agama pada kita. Apa yang tidak ada yang tak jadi agama pada zaman Nabi SAW, bukan tak jadi juga pada kita. Nabi SAW tak suruh kita buat tahlilan untuk orang mati, maka kita pun tak buat. Tak ada pada zaman Nabi SAW. Itu dipanggil sunnah tarkiyah. Nabi tinggalkan, maknanya tak berbuat. Ya, ini ada kaedah-kaedah dia, detail. Ya, tapi kita sebut secara umum. Contoh, Nabi SAW tak ajar kita supaya duduk di kubur, tunggu 30 hari, baca 30 juzuk.
tak buat. Nabi SAW tak suruh kita baca Fatihah untuk orang mati. Yang Nabi SAW baca, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu juga bid'ah. Banyak ni kalau dicatat. Sehingga sulit untuk kita membenterasnya. Tapi kena sampaikan. Walaupun dia pahit. Senjata mereka itu adalah tuduhan demi tuduhan. Buat gelaran. Ni Pak Wahab, ni Wahabi, ni Salafi. Macam-macam. Biar dia tuduh. Yang penting kita boleh tegakkan hujah. Senang saja. Kamu kata ini adalah perkara ibadah. Tunjuk. Mana dari Quran dan hadis yang soreh dan sahih. Nabi SAW membuatnya. Tak ada kan? Maka tak ada. Kenapa kamu tinggalkan yang ada ni? Kenapa kamu tinggalkan yang ada? Nabi SAW suruh kita ketika berlaku kematian, urus dia dengan segera. Selesaikan dia. Solat jenazah segera. Bagi salam terus angkat. Yang kamu lama-lama tahan ni buat apa? Sampai ke penguburan, langsung saya kebumikan. Jangan letak situ tunggu semua orang datang. Yang belum sampai semua tunggu nak cium mayat dan sebagainya. Tinggalkan. Setelah selesai solat, jangan tanya apa khabar mayat ini, apa khabar. Kemudian susun pula orang supaya bagi envelope dalam poket setiap orang yang melakukan solat jenazah. Di mana datang? Dan banyak lagi. Yang perlu kita terangkan kepada masyarakat. Kita telah cukup dengan agama, cukuplah. Dan kita pun tak mampu nak hidupkan sunnah Nabi SAW yang tak terhitung banyaknya. Tiba-tiba kita habiskan usia kita sampai ke tua, sampai ke mati dengan melakukan perkara bid'ah. Dan bid'ah itu pula perkara yang kita tak dapat apa pun. Satu habuk pun tak dapat. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Inilah yang kita takut. Nanti Allah hadapkan seluruh amal-amal yang kita bawa ni. Allah jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Fa huwa raddun. Jelas, wadih hadisnya. Baik, selesai sudah. Bahagian pertama dalam penjelasan hal yang berkaitan dengan Islam telah sempurna. Nanti kita akan jelaskan secara terperinci ma makna bid'ah. Apa ucapan-ucapan Nabi SAW? Apa ucapan-ucapan para sahabat? Apa ucapan para tabi'in dan tabi'in? Dan apa makna dan sebagainya, dan contoh-contoh bid'ah yang banyak berlaku di dalam lapangan kehidupan yang wajib kita kenali dan wajib kita jauhi supaya kita selamat. Supaya yang selamatnya adalah Allah berikan kita hidayah sehingga kita bertemu dengan Allah, kita mati. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengajar kita tentang satu doa. Allahumma ahyina wa amitna 'alal Islam was sunnah. Tu Imam sunnah ni ajar kita. Doa. Ya Allah, hidupkanlah dan matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Padahal dengan Islam cukup dah. Tapi Islam yang macam mana? Islam yang berjalan di atas sunnah. Bukan Islam yang berjalan di atas bid'ah. Sebab apa? Rugi nanti. Rugi selama-lamanya di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Faham kan ni? Faham kan? Sungguh-sungguh. Baca buku-buku yang menjelaskan tentang hal ini. Jangan baca buku-buku syubhat yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Kalau baca yang itu, gelap masa depan. Dia akan terjerumus, bergelumang dengan kebid'ahan selama-lamanya. Tapi kalau dia baca buku-buku yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan tentang hakikat kebenaran tentang bid'ah, di antara kitab yang terbaik, kitab klasik, bacalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, iaitu kitab Al-I'tisam. Baca kitab tu. Kitab yang very comprehensive, very monumental. Didatangkan pelbagai dalil, asal para sahabat, ayat-ayat Quran dan sebagainya. Itu kitab dah diterjemahkan. Atau baca kitab yang ditulis oleh ulama klasik di Nusantara, iaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Kiai Munawir Khalil, yang sezaman dengan Buya Hamka rahimahullah, sezaman dengan Profesor Hasbi As-Siddiqi rahimahullah. Baca kitab tu. Type saja dalam internet. Al-I'tisam. Dah diterjemahkan pun, tapi bahasa Indonesia. Sama ada yang komplit ataupun yang mukhtasar. Yang senang kitab tadi, iaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia kitab klasik tahun 1950-an lebih kurang ditulis. Ketika itu ulama kembali untuk mengajak umat Nusantara kepada Quran dan hadis Nabi SAW di atas pemahaman para salafus saleh. Wallahu a'lam. Sungguh besar faedah hadis yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu hadis yang ke-28 ini. Penjelasannya panjang dan terperinci insya-Allah. Supaya kita faham, sefaham-fahamnya, supaya kita selamat. Jangan terjatuh ke dalam kebid'ahan, kerana dia adalah maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjatuhkan hukuman mandatori. Sesat finnar. Wal iyazu billah. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur di atas nikmat hidayah yang Allah berikan pada kita, dan juga nikmat Allah berikan kita istiqamah. Sentiasa kita berusaha untuk berpegang teguh dengan agama yang hak, berjalan di atas sunnah Nabi SAW, dan berwaspada serta menjauhi sejauh-jauhnya daripada sekecil-kecil bid'ah
apatah lagi sebesar-besar bid'ah. Semoga Allah menjaga kita, Allah menghidupkan kita di atas Islam dan di atas sunnah, dan mematikan kita di atas keduanya. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti di negeri akhirat, di dalam surga Firdaus bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab ini, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan contoh, uswah, qudwah di dalam beragama. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.